Hello dan salam sejahtera semua. Cikgu harap kamu masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kamu pada hari ini. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran untuk bab 6 yaitu pembahagian sel bagi subtopik 6.2 yaitu kitar sel dan mitosis. Sebelum itu, cikgu mau kamu perhatikan gambar raja ini. Apa yang kamu boleh perhatikan daripada gambar raja tersebut? Dalam gambar tersebut, kamu boleh perhatikan sebuah keluarga yang mempunyai variasi atau kepelbagaian dari segi sifat-sifat fisikal. Sebagai contoh, kamu boleh lihat di sini bahwa anak-anak ibu bapak tersebut ada yang mempunyai jenis rambut yang berbeza dan juga warna kulit yang berbeza. Persoalannya, apa yang menyebabkan kepelbagaian ini boleh terjadi? Jawabannya ialah kepelbagaian ini disebabkan oleh berlakunya perwarisan genetik daripada kedua-dua ibu bapa. Semasa persenyawaan, sel gamet lelaki yaitu sperma dan sel gamet perempuan yaitu ovum bercantum dan membentuk zygote. Seperti yang sudah kamu pelajari sebelum ini, sel gamet mengandungi bilangan kromosom haploid, yaitu setiap sel mengandungi hanya satu set kromosom atau N sama dengan 23 kromosom. Ini bermaksud zygote tersebut mempunyai satu set kromosom yang berasal daripada induk jantan atau kromosom paternal dan satu set lagi berasal daripada induk betina atau kromosom maternal yang akhirnya membentuk sel diploid. Kedua-dua set kromosom yang diterima daripada kedua-dua ibu bapa akan menyebabkan adanya variasi atau kepelbagaian ciri-ciri fisikal anak tersebut. Kitar sel. Apakah itu kitar sel? Kitar sel merujuk kepada turutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan dua sel anak. Kitar sel terdiri daripada interfasa dan fasa M. Interfasa merupakan fasa yang paling panjang dalam kitar sel. Fasa ini terdiri daripada fasa G1, S, dan G2, manakala fasa M melibatkan mitosis dan sitokinesis. Berdasarkan kepada gambar raja 6.2 kitar sel, kita dapat lihat bahwa interfasa merupakan fasa yang paling panjang dibandingkan dengan fasa M. Apa yang berlaku semasa fasa G1 adalah sel membesar. Komponen sel seperti mitokondrion dan jalinan endoplasma dihasilkan dalam fasa ini. Protein untuk kegunaan kitar sel juga disintesis ketika ini. Pada peringkat ini, nukleus kelihatan besar dan kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Bagi fasa S, sintesis DNA berlaku dalam fasa S apabila DNA dalam nukleus menjalani replikasi. Ini bermaksud kromatin yang mengandungi DNA menjalani replikasi dan mengalami pengkhususan untuk digunakan semasa proses pembahagian sel dan kini dikenali sebagai kromosom. Setiap kromosom mengganda menjadi dua kromatid seiras yang dikenali sebagai kromatid kembar. Kedua-dua kromatid mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Kedua-dua kromatid ini berpaut pada sentroma. Apa pula yang berlaku semasa fasa G2? Sel terus membesar dan kekal aktif secara metabolik semasa fasa G2. Sel mengumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat pembahagian sel yang seterusnya. Selepas peringkat interfasa, sel akan memasuki fasa M. Seperti yang sudah cikgu terangkan sebelum ini, fasa M terdiri daripada mitosis dan sitokinesis. Mitosis melibatkan
profasa, metafasa, anafasa, dan telofasa. Mitosis. Mitosis ditakrifkan sebagai proses pembahagian nukleus sel induk menjadi 2 nukleus. Setiap nukleus mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus sel induk. Sekarang kita akan lihat bagaimana proses mitosis berlaku. Pada peringkat ini, kromosom-kromosom dalam nukleus mengecut, memendek dan berlingkar. Setiap kromosom terdiri daripada sepasang kromatid kembar yang bersambung pada sentroma. Gentian gelendong mula terbentuk dan memanjang antara sentriol dalam sitoplasma. Setiap pasangan sentriol berpindah ke kutub sel bertentangan. Dalam kebanyakan sel tumbuhan, gentian gelendong terbentuk tanpa sentriol. Pada peringkat akhir profasa, nukleolus hilang dan membran nukleus terurai. Fasa yang kedua dalam mitosis ialah metafasa. Kromatid terikat dengan gentian gelendong pada sentromanya. Sekarang, sentroma semua kromosom tersusun sebaris di tengah-tengah sel pada satah khatulistiwa. Ketika ini, kromatid kembar masih terikat antara satu sama lain di sentroma. Semasa anafasa, sentroma membagi kepada 2 dan kromatid kembar berpisah. Gentian gelendong mula mengecut dan memendek. Ini menyebabkan kromatid kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Kromatid yang telah berpisah ini dikenali sebagai kromosom anak. Pada akhir fasa ini, setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang sama. Fasa telofasa bermula apabila kedua-dua set kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Kromosom membuka lingkaran dan memanjang semula. Pada masa ini, kromosom kelihatan seperti struktur berbenang halus kromatin semula. Gentian gelendong mula menghilang dan membran nukleus baru terbentuk. Nukleolus terbentuk semula dalam setiap nukleus. Dengan ini, proses mitosis akan tamat dan menjalani sitokinesis. Sitokinesis ialah pembagian sitoplasma yang berlaku pada akhir fasa telofasa. Melalui sitokinesis, sel anak memperoleh semua organel, nutrien dan bahan lain yang diperlukan oleh sel untuk meneruskan hidup. Cikgu harap video tadi dapat membantu kamu untuk memahami dengan lebih terperinci lagi bagaimana proses mitosis berlaku. Video tersebut juga telah menerangkan secara ringkas apa itu proses sitokinesis. Namun demikian, kamu perlu tahu bahwa proses sitokinesis dalam sel hewan dan sel tumbuhan adalah berbeza. Bagaimana proses sitokinesis berlaku dalam sel hewan? Dalam sel haiwan, mikrofilamen yang diperbuat daripada aktin dan myosin adalah protein yang terlibat dalam pengecutan otot dan semua bentuk pergerakan sel yang akan membentuk cincin di bahagian tengah antara 2 nukleus. Mikrofilamen tersebut akan mengecut dan membentuk belahan pencerutan. Pencerutan yang berterusan oleh cincin mikrofilamen di bahagian tengah sel antara 2 nukleus akan menyebabkan ianya terputus dan membentuk 2 sel anak. Bagaimana pula proses sitokinesis dalam sel tumbuhan berlaku? Sitokinesis dalam sel tumbuhan bermula apabila vesikel yang dibentuk bercantum membentuk plat sel di bahagian tengah sel. Plat sel tersebut
akan dikelilingi oleh membran plasma baharu dan bahan dinding sel baharu terbentuk di ruang antara plat sel. Plat sel berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma. Pada akhir sitokinesis, gentian selulosa akan dihasilkan oleh sel untuk menguatkan dinding sel baharu. Dua sel anak terbentuk, yang mana setiap sel anak berkeadaan diploid. Apa pula kepentingan ataupun keperluan mitosis kepada kehidupan? Mitosis penting dalam proses hidup. Antaranya ialah bagi perkembangan embrio dan pertumbuhan organisma, mitosis memastikan pertambahan sel yang pesat dapat berlaku. Dengan adanya proses mitosis, kita dapat melihat bayi yang kecil dapat membesar menjadi orang yang dewasa. Melalui proses mitosis juga, haiwan seperti cicak mampu menghasilkan ekor yang baharu atau kita kenali sebagai penjanaan semula sekiranya ekor terputus. Selain daripada itu, mitosis juga membantu organisma seperti hydra menghasilkan individu baharu melalui pembentukan tunas. Mitosis juga dapat membantu dalam menyembuhkan sebarang kecederaan yang berlaku kepada manusia ataupun haiwan. Apabila kecederaan berlaku pada badan kita ataupun haiwan, mitosis akan menghasilkan sel-sel baharu yang akan menggantikan sel-sel yang mati atau rosak. Dengan demikian, kecederaan tadi akan dapat ditutupi kembali dan sembuh. Kesimpulannya, mitosis yang melibatkan pembahagian sel penting dalam proses hidup organisma, terutama sekali dalam perkembangan dan pertumbuhan organisma.